Tiada pemberian bonus untuk penjawat awam di Kelantan. Luqman Adam hairan masalah air di Kelantan masih belum selesai. Individu dedah perbuatan Menteri Besar Kedah, Sanusi ancam saman. Khairi Jamaluddin gesa henti kecaman terhadap KK Mart. Pemilik bengkel ditahan kes ugut bunuh Ketua Pemuda UMNO. Penganalisis berpandangan UMNO masih sukar tarik sokongan undi Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News DC Pagi 27 Mac 2024 bersamaan 16 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan memaklumkan tidak ada pemberian bonus kepada penjawat awam di negeri itu sempena Aidilfitri. Ia berikutan bantuan khas keuangan penjawat awam Kelantan diberi pada November tahun lalu iaitu sebanyak RM2,000 oleh Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud yang dianggap sebagai bonus raya. Katanya, bantuan itu dibayar bulan lalu yang jaraknya agak dekat dengan tarikh Aidilfitri dan boleh digunakan oleh penjawat awam untuk raya. Pihaknya juga amat menghargai penjawat awam sebagaimana kerajaan pusat dan jika keadaan ekonomi semakin baik, kerajaan boleh memikirkan inisiatif bantuan lain selepas ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas penyampaian sumbangan kepada golongan kurang bernasib baik sempena program memacu kehidupan Aidilfitri anjuran Yayasan Petronas. Saya rasa kita sudah tunggu berpuluh-puluh tahun Kerajaan Negeri Kelantan menyelesaikan masalah ini. Itu yang disuarakan Datuk Luqman Nur Adam apabila pengarah komunikasi UMNO itu menzahirkan rasa hairan berhubung masalah bekalan air bersih yang membelenggu penduduk di Kelantan. Katanya di laman Facebook, Perdana Menteri pada tahun lepas telah memberikan peruntukan yang cukup besar kepada negeri itu. Luqman yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berharap rakyat di negeri berkenaan dapat menilai sama ada kerajaan negeri serius atau sebaliknya untuk menyelesaikan isu air di sana. Dalam isu air itu katanya, beliau merasakan rakyat di Kelantan yang sudah lebih 30 tahun dikuasai PAS tidak mampu untuk menunggu sehingga 3 tahun lagi. Semalam dilaporkan bahawa rakyat Kelantan diminta bersabar untuk tempoh 3 tahun lagi apabila masalah air yang melanda negeri itu lebih 20 tahun lalu akan diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2027. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor dikatakan bakal memfailkan saman terhadap seorang individu yang didakwanya telah membuat tuduhan keterlaluan terhadapnya. Ia selepas individu bernama Zuraini Abdul Ghani yang juga nampaknya tidak berdiam diri selepas mendedahkan perbuatan Sanusi terhadap Kedah Agro Holdings Berhad KAHB iaitu anak syarikat Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu. Menerusi respon balasnya terhadap hantaran Sanusi, dia seolah-olah tidak gentar dan berkata dirinya tidak pernah bersembunyi. Sebelum ini, Zuraini mendedahkan apa yang berlaku terhadap KAHB mendakwa MBI mengambil pendapatan anak syarikatnya dan mencuri kaki tangan syarikat itu. Selain itu, dia didakwa pengurusan tertinggi KAHB yang dilantik dalam lingkungan kenalan Sanusi pula hanya tahu membazirkan duit rakyat tetapi akhirnya pekerja dipersalahkan. Susulan itu, Sanusi pula membalas mendakwa tuduhan yang dibuat adalah keterlaluan dan mengancam untuk berjumpa di mahkamah. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menggesa Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan umat Islam yang marah terhadap KK Mart agar menghentikan kecaman mereka terhadap syarikat itu. Katanya, kemarahan umat Islam berhubung penjualan stokin tertera kalimah Allah
telah disuarakan dengan jelas dan tiada keperluan lagi untuk terus melanjutkannya. Beliau juga tidak menyalahkan Akmal kerana itu adalah tugasnya sebagai Ketua Pemuda UMNO. Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, Akmal mesti memahami yang berhenti tidak bermaksud menyerah. Akmal merupakan antara yang paling lantang mengecam KK Mart berikutan kontroversi itu, walaupun KK Mart dan syarikat pembekal stokin tersebut sudah memohon maaf. Mengulas lanjut, Khairi menyatakan kebimbangan jika kemarahan terhadap KK Mart berlanjutan, ia akan mempengaruhi naratif kaum yang negatif. Susulan kelantangan Dr. Akmal berhubung isu stokin, beliau menerima ugutan ditembak mati dari individu yang tidak dikenali sebelum pengadu membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Susulan itu, seorang pemilik bengkel ditahan petang semalam di sekitar kandang Melaka Tengah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit berkata, suspek berkenaan ditahan kira-kira pukul 4 petang semalam. Menurutnya, lelaki berusia 68 tahun itu ditahan selepas polis menerima satu laporan daripada pengadu yang terdengar kata-kata ugutan itu. Jelasnya, pengadu yang juga pesara kerajaan berusia 62 tahun terdengar ugutan disuarakan suspek ketika berada di bengkel kereta milik suspek pada 20 Mac lalu. Ujarnya, suspek mengaku memberitahu kepada pengadu rasa tidak puas hatinya terhadap kenyataan yang dikeluarkan Ketua Pemuda UMNO itu. Suspek bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis kerana sakit dan kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan. Penganalisis berpandangan kempen Pemuda UMNO terhadap KK Mart masih belum mampu menarik undi orang Melayu yang kini dominan menyokong Perikatan Nasional PN. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, itu kerana kempen isu agama dan bangsa oleh PN terutama PAS jauh ke depan berbanding UMNO yang turut terpalit stigma kerjasama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan. Katanya kepada sebuah portal, mungkin salah satu cara untuk Pemuda UMNO meningkatkan persepsi bahawa mereka boleh mempertahankan Islam dalam kerajaan tetapi tidak mampu lagi kerana kekuatan PN atau PAS menggunakan isu agama dan bangsa untuk meraih sokongan Melayu jauh ke hadapan. Sementara itu, Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berpendapat tindakan lantang Pemuda UMNO tidak akan menakut-nakutkan pengundi bukan Melayu terhadap parti itu berbanding parti dalam PN, khususnya PAS. Walaupun isu di bawah Pemuda UMNO itu dekat dengan orang Melayu, tetapi sayap terbabit perlu mengimbangi dengan isu-isu keseluruhan rakyat seperti ekonomi, kos sara hidup dan pendidikan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.